Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. So, kita akan teruskan bab baru, bab 3 iaitu matematik pengguna, simpanan dan pelaburan, kredit dan hutang. Okay, so kita tengok dulu set induksi. Apa kata Yaya dibawakan khas oleh Quick Finance House. Yaya, apa sih aku bahagikan duit tu? Dia nak bagi aku separuh, kau separuh lah tu. Susah-susah je, Yaya. Hei, bukanlah. Aku bahagikan duit ni untuk simpanan. Habis tu apa pasal bahagi dua pula? Sebab aku ada 2 tabung. Kayanya ada sampai 2 tabung. Aku ada 1 je. Aku ada 5 tabung. Wah, lagi gaya. Tapi semuanya kosong. Ceh. Soalannya bukan berapa banyak tabung kita ada. Hah? Maksud aku ada 2 jenis tabung. Satu untuk simpanan aku sendiri dan satu lagi tabung didermakan. Wah, terbaiklah cara ni. Aku pun nak buat lah. Aku pun. Macam itulah sifat menabung dan menderma ni amalan mulia. Kita perlu tanamkan sifat ini dari kecil. Nanti kita akan biasa dengan menyimpan duit dan mendermakan pendapatan kita. Quick Finance House mengucapkan, selamat mengerjakan ibadah puasa. Okay, daripada video tu tadi, okay, kita lihat Yaya ni dia menyimpan. Okay, dia menyimpan wang lebihan dia hari-hari ke dalam tabung. Dan dia buat 2 tabung. Okay, satu untuk simpan, lagi satu untuk derma. Okay, kemudian dia akan simpan ke dalam bank. So, itu ialah simpanan. Right? Okay. Okay, simpanan dan pelaburan. Okay, so untuk subtopik simpanan dan pelaburan terbahagi kepada 2. Okay, pertama ialah simpanan dan kedua ialah pelaburan. Okay, so simpanan dia ada 3. Okay, akaun simpanan tetap dan akaun semasa. Dan pelaburan juga ada 3. Okay, saham, amanah saham, hartanah. Sebenarnya pelaburan ni banyak. Okey, cuma kita fokuskan untuk silibus ini, kita fokuskan kepada saham, amanah saham dan hartanah. Alright? Okay. So, kita akan mengenal pelbagai jenis simpanan dan pelaburan. Okey, kita tengok simpanan. Simpanan merujuk kepada wang lebihan yang disimpan di dalam peti besi, tabung atau laci. Okey, ni orang dulu-dululah disimpan dalam peti besi, tabung atau laci. So, wang lebihan juga boleh disimpan di bank. Dan kebanyakan sekarang ni orang simpan dekat bank. Kenapa nak simpan dekat bank? Sebab bank akan memberi pulangan mengikut kadar faedah. Dia akan beri faedah. Okey, dan tempoh simpanan. So, faedah tu diberi mengikut awak punya aman awak simpan dan juga tempoh simpanan. So, banyak lagi aman awak simpan dan lama lagi awak tempoh simpan dalam bank. So, banyaklah faedah bank akan beri. Alright? So, kita tengok yang pertama, akaun simpanan. Okey, pemegang akaun simpanan boleh menyimpan sebarang amount mengikut kemampuannya. Okey, pemegang akaun menerima kadar faedah berdasarkan jumlah simpanan dan tempoh simpanan. Okay, faedah yang diberi lebih rendah berbanding dengan akaun simpanan tetap. Apa tu akaun simpanan tetap? Okay, kejap lagi kita akan lihat. Okay, pemegang akaun boleh mengeluarkan wang simpanan pada bila-bila masa dan wang simpanan boleh dikeluarkan dengan menggunakan kad debit melalui mesin teller automatik ataupun ATM. Cara mudahnya akaun simpanan ni macam akaun yang awak simpan sekarang lah dekat Bank Islam, dekat Maybank dan sebagainya. So, awak boleh simpan berapa amount pun nak, 50, 60, 100, 150. Lepas tu awak boleh keluarkan bila-bila masa. Okey, guna mesin ATM selalunya lah ataupun di kaunter. Okey, cuma faedah yang diberi lebih rendah sikit berbanding akaun simpanan tetap. So, kita lihat apa itu akaun simpanan tetap. Okey, akaun simpanan tetap ni menyimpan sejumlah wang tertentu untuk satu tempoh masa tertentu seperti 3 bulan, 9 bulan atau 1 tahun. Okey, kemudian akan ditawarkan kadar faedah yang lebih kompetitif. Okey, maksudnya lebih tinggilah berbanding akaun simpanan yang tadi. Okey, so wang simpanan tidak boleh dikeluarkan sehingga tempoh matang. Dan sekiranya wang dikeluarkan sebelum tempoh matang, maka kadar faedah yang sepatutnya diterima akan dikurangkan dan akan dibatalkan pada satu masa.
Sijil simpanan akan dikeluarkan kepada pemegang akaun. Yang ni macam BSN dia ada, dia macam ni, dia maksud bila awak selalunya orang simpan guna akaun simpanan tetap ni untuk education, pendidikan. Okey, maksudnya dia ada terms dia ada TNC dia. Okey, dia ada perjanjian. Maksudnya katakan awak kena simpan sehingga 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Lepas tu baru boleh keluarkan. Dalam tempoh tu awak tak boleh keluarkan. Okey, kalau awak keluarkan, batal lah dia punya perjanjian tu. Sebab tu kita wang simpanan tidak boleh dikeluarkan sehingga tempoh matang. Dan dia punya faedah, interest yang diberi lebih tinggi sikit berbanding akaun simpanan. Okey, next. Dan yang ketiga ialah akaun semasa. Okey, akaun semasa ni digunakan untuk tujuan peribadi atau perniagaan. Okey, kemudian pembayaran dilakukan kepada pihak lain melalui cek. Okey, maksud kita boleh buka cek. Nak buka cek, nak guna cek, awak kena simpan dekat akaun semasa. Right? So, akaun tidak dibayar faedah, sebaliknya dikenakan caj perkhidmatan. Namun terdapat juga bank yang bayar faedah kepada pemegang akaun semasa. Okey, hari ini tertakluk pada pihak bank. Okey, so pemohon akaun semasa perlu mengukuhkan seorang perujuk iaitu pemegang akaun semasa di cawangan bank yang sama untuk membuka akaun. Okey, selain cek, pengeluaran biasanya dibenarkan melalui kad debit dan saluran lain seperti perbankan internet, perbankan telefon dan sebagainya. Okey, pemegang akaun boleh menikmati kemudahan overdraft. Apa tu overdraft? Maksudnya awak keluarkan duit melebihi daripada simpanan awak. Itu overdraft. Katakan awak nak bayar dekat pembekal RM10,000. Akaun ada RM8,000 saja. So, awak boleh bayar kat dia guna cek, tapi itu overdraft lah. Itu maksud dia overdraft. Okay? Pengeluaran wang yang melebihi baki simpanan. Okay? Tetapi ada syarat dia. Mesti dengan caj faedah. Of course lah, bank akan kenakan faedah. Okay? So, akaun semasa ni, kalau awak nak buka, dia punya hint, kata kunci dia melalui cek. Nak buka cek, mesti guna akaun, buka akaun semasa. Dan dia boleh buat overdraft. Itu kata kunci dia. Alright? Okay, next. Okay, apa itu pelaburan? Okay, pelaburan langkah alternatif untuk mendapatkan pulangan pada masa hadapan dalam bentuk pendapatan semasa dan keuntungan modal. Okay, ingat, dia awak akan dapat dalam bentuk pendapatan semasa, cash lah, atau keuntungan modal. Okey, apa itu keuntungan modal? Kita tengok sekejap lagi. Okey, so pelaburan ada 3. Okey, iaitu saham, amanah saham dan hartanah. So, amanah saham, hartanah. So, kita lihat saham. Okey, saham, adalah tujuan untuk mengumpul modal. Individu beli saham daripada sebuah syarikat, maka pemilik syarikat dengan syarat tertentu, pemegang saham akan menerima pulangan dalam bentuk dividen dan keuntungan modal. Saham ni selalunya orang guna, kan kalau awak tengok dekat movie, dekat drama kan, pemegang share. Itulah dia pemegang share, pemegang saham. So, lagi banyak awak punya amount saham tu yang awak laburkan, so awak adalah pemegang share yang banyaklah dalam syarikat tu. Tu maksud dia. So, keuntungan awak dapat ialah bergantung kepada keuntungan syarikat tu. So, kalau syarikat tu untung, awak untunglah. Kalau syarikat tu rugi, awak pun rugilah. Okey. Kemudian, amanah saham. Amanah saham dikendalikan oleh syarikat unit amanah yang diuruskan oleh pengurus profesional. Okey. So, pengetahuan mereka yang tidak punya pengetahuan tentang pilihan saham boleh mendapat bantuan dari syarikat unit saham amanah untuk menguruskan wang mereka. Syarikat unit amanah mengumpulkan wang daripada para pelabur dan wang itu dilaburkan dalam pelbagai syarikat yang berpotensi dengan tujuan memberikan pulangan menguntungkan para pelabur. Amanah saham ni macam yang amanah saham nasional, ASB, ASN, itu dia. Okey, kita labur je. Tapi kita tahu labur duit tu labur ke mana. Itu diuruskan oleh, dia ada orang lah, ada pengurus profesional dia. Dia akan uruskan duit kita. Yang tahu kita dapat untung. Okey, itu amanah saham. Dan kemudian terakhir ialah hartanah. Hartanah itu apa? Hartanah ialah pelaburan atas aset tidak alih. Apa itu aset tidak alih? Aset tidak alih itu seperti rumah, kedai, dan sebagainya. Itu aset tidak alih. So itu merupakan pelaburan dalam hartanah. Pelabur perlu mengambil kira pelbagai aspek sebelum
melabur. So banyak faktor-faktor yang mempengaruhi pelaburan hartanah ni. Contohnya ekonomi, keupayaan menjana pendapatan, sewa, lokasi, prospek hartanah, itu faktor-faktor dia. Faktor-faktor yang mempengaruhi untuk melabur dalam hartanah. So individu yang melabur dalam hartanah akan menerima pulangan pelaburan dalam bentuk sewa dan keuntungan modal. So keuntungan dia dalam bentuk sewa, maksudnya macam kedai, kalau awak sewakan, awak dapatlah duit sewa. Itu untung awak. Keuntungan modal maksudnya katakan awak beli kedai tu, kemudian awak jual. So lebihan duit tu, mestilah awak jual tu mesti ada untung kan, mesti ada keuntungan tu. Keuntungan awak jual kedai tu ialah keuntungan modal. Right? Ni ada. Pulangan pendapatan semasa iaitulah sewa, dividen, saham bonus. Itu ada. Dia punya keyword. So lihat buku teks. Muka surat 54. So tengok contoh soalan ni. Encik Rizal menyimpan sejumlah 300 di dalam bank. So itu ialah simpanan. Ni simpanan lah. Akaun simpanan. Penerangan dia akaun simpanan lah. Jumlah wang yang disimpan adalah kecil dan akan digunakan pada bila-bila masa. Cik Zeti. Peniaga menyimpan sejumlah wang di dalam bank dengan tujuan untuk mengeluarkan cek apabila hendak bayar kepada pembutang. Kata kunci dia ialah cek. So kalau cek, akaun apa? Akaun semasa. Penerangan dia, akaun semasa sebab melakukan pembayaran kepada pihak lain melalui cek. Ingat kalau cek je, akaun semasa. Yang ketiga, Puan Rani menggunakan wang yang diterima daripada bapanya untuk membeli satu lot kedai. Beli kedai. Kedai. Aset tidak alih. Apa itu? Itu bahagian mana? Itu dah bahagian pelaburan. Pelaburan jenis apa? Pelaburan jenis hartanah. Right? So kata kunci dia, pelaburan atas aset tidak alih. Iaitu lot kedai. Keempat, Puan Faridah menyimpan sejumlah wang sebanyak RM20,000 dalam bank untuk membiayai pendidikan anak-anaknya pada masa hadapan. Saya bagi contoh hari itu. Dia simpan RM20,000. RM20,000 wang yang banyak dalam bank untuk membiayai pendidikan anak-anaknya pada masa hadapan. Pada masa hadapan maksudnya ada tempoh tu baru dia boleh keluarkan. So itu jenis simpanan apa? So itu ialah jenis simpanan, akaun simpanan tetap. Kata kunci dia ialah jumlah simpanan adalah besar. Banyak RM20,000 dan hanya dikeluarkan untuk satu tempoh tertentu. Yang kelima, Encik Lim beli 1,000 unit amanah saham. So dah terang kat sini ada perkataan amanah saham. So of course ialah jenis pelaburan amanah saham. Kemudian yang keenam, Cik Sharon membeli 4,000 unit share Bank Orchid Berhad. Share. Bernilai RM1 se-share di Bursa Saham Kuala Lumpur, BSKL. So, pelaburan jenis apa? Saham. Beli share. Kalau beli share tu ialah saham syarikat. Alright. So, itu saja untuk hari ni. So, lepas ni boleh buat latihan dalam buku kerja. Muka surat. Bab 3, buat hanya buat muka surat 1 saja. Buat muka surat 23. Dalam buku kerja, latihan muka surat 23. Itu saja untuk hari ini. So, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.